Menteri Keuangan kantoikan bekas AG dan Tun M. Wan Eng didakwa minta rasuah RM6.3 bilion. DAP dan Pakatan Harapan mula tunjuk sikap pilih kasih. Rasmi, Tun M akan tubuh parti baru. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berdedahkan Kerajaan Pakatan Harapan berhasrat untuk membuat penyelesaian luar mahkamah berhubung hutang One Malaysia Development Berhad atau 1MDB kepada Goldman Sachs. Menurut beliau, terdapat sepucuk surat bertarikh 11 Februari 2020 daripada bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengatakan Bank Pelaburan Antarabangsa itu bersetuju untuk menaikkan tawaran mereka kepada 1.75 bilion American dollar. Jumlah itu menurut surat berkenaan adalah merangkumi cukai sebanyak 164 juta American dollar dan pulangan FI sebanyak 567 juta American dollar yang telah diterima oleh Goldman Sachs. Ini bercanggah dengan kenyataan beliau yang Kerajaan Perikatan Nasional tidak harus menerima penyelesaian luar mahkamah. Jadi, untuk menjawab soalan YB Pontian, Datuk Ahmad Maslan, dalam tempoh yang sama, Tan Sri Tommy Thomas masih mencari jalan untuk melakukan penyelesaian luar mahkamah. Maka beliau tidak boleh meminta kita untuk melakukan sesuatu yang beliau sendiri mahu lakukan sebelum itu, katanya semasa sesi penggulungan titah diraja di Dewan Rakyat. Terdahulu Ahmad Maslan, Barisan Nasional, mencelah dengan bertanya, apakah bekas Peguam Negara dan bekas Perdana Menteri itu menipu selama ini? Menurut Zafrul, rekod menunjukkan pada 13 Disember 2019, kerajaan telah menawarkan penyelesaian sebanyak 4 bilion American dollar kepada Goldman Sachs. Bagaimanapun, tawaran tersebut telah ditolak dengan memberi tawaran semula sebanyak 1.5 bilion American dollar sahaja. Untuk rekod Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan baru-baru ini memaklumkan Goldman Sachs dan Kerajaan Malaysia telah mencapai penyelesaian berhubung hutang 1MDB sebanyak 3.9 bilion ringgit. Penyelesaian tersebut merangkumi pembayaran tunai sebanyak 2.5 bilion American dollar oleh Goldman Sachs serta jaminan oleh bank pelaburan itu untuk memulangkan semula aset-aset yang mempunyai hubung kait dengan bond 1MDB bernilai 1.4 bilion ringgit. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng didakwa dengan satu pertuduhan meminta suapan membabitkan kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang bernilai 6.3 bilion ringgit di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Lim bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut kertas pertuduhan, Lim ketika menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang didakwa meminta suapan sebanyak 10% daripada jumlah keuntungan yang bakal diperoleh daripada Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli, pengarah kanan eksekutif Konsortium Zenith Construction Sedia Berhad yang mendapat projek itu. Permintaan itu didakwa dibuat Lim sebagai upah bagi membantu syarikat milik Zafrul Ahmad dilantik untuk melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Dia dituduh membuat kesalahan itu di berhampiran Hotel The Gardens, lingkaran Syed Putra, Mid Valley City pada Mac 2011. Pertuduhan ke atas Lim yang juga anggota Parlimen Bagan dibuat di bawah Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun atau denda RM10,000 atau 5 kali ganda jumlah suapan mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Lim diwakili Peguam Gobind Singh Deo, Ram Kapal Singh dan RSN Raya, manakala SPRM diwakili pasukan pendakwaan Wan Syahrudin Wan Ladin, Ahmad Akram Garib, Nik Haslini Hashim dan Farah Yasmin Saleh. Ketika penghujahan untuk ikat jamin, DPP Wan Syahrudin memohon ikat jamin ditetapkan sebanyak RM2 juta ke atas Lim, memandangkan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang ketika kesalahan itu didakwa dilakukan. Mengakui kadar jaminan biasanya ditentukan berdasarkan jumlah suapan, dia meminta hakim untuk berani menjadi berbeza dalam kes ini. Saya minta puan dare to be different. Cuba puan buat sejarah hari ini
tengok kedudukan Lim, katanya. Bagaimanapun Gobin berjelaskan, bayaran jaminan hanyalah untuk memastikan kehadiran tertuduh ke perbicaraan dan prinsip itu masih mantap dan diterima di semua peringkat mahkamah seluruh negara. Malah, Lim memberi kerjasama penuh kepada SPRM sepanjang siasatan termasuk ketika diminta hadir untuk soal siasat pada pukul 10 malam semalam. Katanya yang meminta ikat jamin sebanyak RM500,000 dengan seorang penjamin. Azura kemudian menetapkan ikat jamin berjumlah RM1 juta dengan 2 orang penjamin, manakala pasport antarabangsa dan pasport diplomatik Lim perlu diserahkan kepada mahkamah. Lim diminta menjelaskan sekurang-kurangnya RM500,000 pada hari ini, manakala bakinya perlu dibayar selewat-lewatnya Isnin. Hakim menetapkan 9 September untuk sebutan semula kes. Pemimpin DAP dan Pakatan Harapan menunjukkan sikap pilih kasih dalam kes membabitkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, kata anggota Parlimen UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Dalam tempoh 24 jam, katanya banyak penghinaan serta herdikan dikeluarkan pemimpin mereka yang mendakwa proses undang-undang dihadapi Lim ketika ini adalah bersifat politik. Malah dalam saluran media rasmi DAP sendiri menyatakan kononnya tiada sebarang bukti kesalahan dapat dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Ini sangat pelik sebab perbicaraan belum lagi bermula, baru di peringkat bacaan dakwaan, kata Khairi dalam kenyataan disiarkan di blognya. Tambah beliau, hanya minggu lalu, pemimpin DAP dan Pakatan Harapan memuji mahkamah selepas menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang didapati bersalah atas 7 pertuduhan. Tindakan DAP dan Pakatan Harapan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana sikap double standard mereka terhadap perjalanan undang-undang negara apabila kena batang tubuh mereka habis dihina sistem kehakiman negara. Sedangkan hanya pada minggu lalu, mereka sanjung mahkamah apabila keputusan kes melibatkan pemimpin UMNO sesuai dengan kehendak mereka, katanya. Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, ramai pemimpin UMNO dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 2 tahun lalu dan ahli-ahli parti itu menghormati proses tersebut. Kalau yakin tidak bersalah, kemukakan hujah dan bukti di mahkamah. Tidak perlu bermain dengan kad simpati dengan menghina proses undang-undang. Kononnya tidak bebas dan bermotifkan politik, tambahnya. Awal hari ini, Lim mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta rasuah berkaitan projek terowong dasar laut bernilai RM6.3 bilion di Pulau Pinang. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu ditahan setelah dipanggil ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Lim juga dijangka menghadapi pertuduhan lain di Pulau Pinang pada 10 dan 11 Ogos. Sementara itu, SPRM juga telah menahan isterinya, Betty Chew, dan juga ahli perniagaan Pang Likun di Pulau Pinang. Pang sebelum ini didakwa dan dibebaskan bersama Lim dalam kes membabitkan skandal banglo mewah milik Lim. Chew ditahan berkaitan syarikat Excel Property Management and Consultancy Sedia Berhad. Dr. Mahathir Mohamad akan menubuhkan satu lagi parti yang akan berasaskan kepada perjuangan untuk orang Melayu dan pribumi sebagaimana Bersatu yang diasaskannya sebelum ini. Untuk kami teruskan perjuangan asal kami, terpaksalah kami bebas diri atau menjadi ahli parti yang baru. Ini kerana parti-parti berasas kepada Melayu dan pribumi yang wujud hari ini telah menggadai maruah bangsa, agama dan hala tuju perjuangan kepada golongan yang gilakan kuasa, katanya pada sidang akhbar di Yayasan Al-Bukhari. Bagaimanapun jelas beliau, parti baru yang belum dinamakan itu tidak akan terikat dengan mana-mana parti campuran, iaitu tidak bersama Pakatan Harapan dan tidak juga dengan Perikatan Nasional. Parti ini akan bersifat inklusif dan moderat dan akan memperlihatkan kepada bangsa-bangsa lain bahawa orang Melayu adalah bangsa yang tidak khianat, berpegang kepada janji dan tidak menolak kerjasama, yang ikhlas dan berprinsip. Parti ini juga bertujuan untuk menebus kembali maruah bangsa yang terpalit dengan sifat khianat, menipu, membohong, rasuah dan tamak akibat perbuatan pemimpin parti-parti Melayu yang lain, katanya. Beliau memberikan jawapan sama, tidak terikat ketika ditanya mengenai kemungkinan kerjasama dengan warisan. Menjelaskan lanjut mengenai asas perjuangan parti baru itu, Dr. Mahathir berkata, matlamatnya masih bertujuan menghapuskan rasuah dan kleptokrasi dan menegaskan perjuangan wadah politik baru itu berasas semangat, bukan duit. Ahli hendaklah pegang kepada perjuangan ini. Tidak ada jaminan bagi sesiapa untuk jawatan tertentu dalam parti atau dalam kerajaan, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.